Pembukaan round keempat, Raw pilih Xavier Woods dan juga Kofi Kingston. First kali, Kofi Kingston kau pilih lambat. Kau pilih Naomi dulu. Draft yang berlangsung dekat Raw, draft malam kedua. Mula-mula sekali Raw pilih The Fiend Bray Wyatt. Pilihan yang tepat, pilihan yang bijak. Kalau aku jadi diorang pun aku akan pilih The Fiend dulu. Kemudian SmackDown pilih Bayley. Lagi sekali bila pilih Women Championship ni awal-awal nampaklah berprestige dan pentingnya Women Championship dalam WWE. Randy Orton pergi ke Raw. Yang ni aku tak berapa nak berkenan sebab aku lagi prefer Randy Orton duduk kat SmackDown supaya feud dia lepas ni nampak lebih fresh. Dekat Raw aku rasa dia dah nampak strong dan dia macam dah boleh achieve anything dah, walaupun dia tak berjaya achieve WWE World Champion, at least dia dah duduk dekat main event punya picture. So aku still rasa Randy patut pergi ke SmackDown lah. SmackDown pilih Raw Tag Team Champion. Tadi Raw dia dah pilih SmackDown Tag Team Champion. So SmackDown pula dia pilih Raw Tag Team Champion, The Street Profits. Memang itu pilihan yang tepat lah. Kalau tak nanti kau akan hilang dua-dua Tag Team Championship kau pergi ke Raw. So smart decision kat situ. And then kita nampak lah dekat Raw baru ni, cara dia orang semua orang expect yang Tag Team Division ni akan disatukan, tapi rupanya tak. Time yang Adam Pearce mamat botak tu dekat backstage dia kata dua-dua tu kena tukar tali pinggang, kena swap. Agak pelik sebenarnya, seriously pelik. Tak ada masalah pun lah sebab however it is, Tag Team Division tu akan diteruskan. Cumanya dia orang tukar je siapa yang champion pula. Tapi macam dari segi yelah, SmackDown Tag Team Champion ada sejarah dia, Raw Tag Team Champion ada sejarah dia. Macam mana dia orang nak tulis sejarah tu? Yelah, last New Day, tiba-tiba New Day mungkin vacant ke, kalah ke, ganti Street Profits ke, aku tak tahulah macam mana dia orang nak masukkan, nak tukar balik dalam sejarah tu. Itu pandai-pandai dia orang lah. Dan Charlotte Flair pergi ke Raw. Okay, yang ni aku tak faham. Aku ingat yang injured ni tak dipilih tau, sebab Jimmy Uso tak masuk draft, Edge tak masuk draft, tapi kenapa Charlotte Flair masuk draft? Tak faham lah. Unless Charlotte Flair ni dah medically clear untuk nak compete, mungkin by next week atau Hell in a Cell atau lepas Hell in a Cell dia akan buat dia punya return ataupun comeback. Dan even kalau dia buat dia punya return ke comeback ke, tak payahlah masukkan dia dalam draft. Nanti bila dia buat comeback, pergi je dekat brand yang korang nak letak dia kat mana tu, sebab nampaklah element of surprise lebih lagi dekat situ. Braun Strowman pergi ke Raw. Basically mungkin kita akan nampak dia lebih dekat Raw Underground, tak pun 24/7 Championship. Daniel Bryan pergi ke SmackDown, macam bosan je. Better dia pergi ke Raw sebab lama sangat kat SmackDown dan macam tak buat apa-apa sangat kat SmackDown. Lagi-lagi dengan kontrak part time dia tu, better dia pergi kat Raw kot. Lagi nampak fresh lah rivalry. Tapi tak kisah sangat kot sebab banyak je muka baru yang masuk ke SmackDown juga. But still, dia dekat SmackDown nampak agak boring sikit lah. Matt Riddle pergi ke Raw, interesting. Kevin Owens pergi ke SmackDown. Aku rasa kat situ lah Kevin Owens boleh menyinar lebih, sebab last dia kat SmackDown dia memang perform gila. Time dia jadi baik feud dengan Shane McMahon pun aku rasa entertaining gila tengok dia dekat SmackDown. Tiba-tiba bila kat Raw, macam kadang-kadang ada jobber sekejap, kadang-kadang menang sekejap, macam tak konsisten lah Kevin Owens ni dekat Raw. So aku prefer dia pergi ke SmackDown. Last kali round kedua, malam kedua, Jeff Hardy pergi ke Raw. Okay, tak dapat lah aku nak tengok Jeff Hardy lawan dengan Roman Reigns, tapi tak apa. Aku dapat rasakan yang Jeff Hardy akan feud dengan Randy Orton sebab Jeff Hardy boleh consider legend juga. So dan Randy Orton pun kurang hajar agak lah. Aku just tak nak kalau Randy Orton tiba-tiba feud dengan Jeff Hardy, diorang duk main isu sejarah Jeff Hardy ni dulu alkohol ke apa semua benda tu. Sebab benda tu dah takkan nak buat banyak kali. Dengan Sheamus itu dah buat kan. So itulah nasib baik dengan AJ Styles, Sami Zayn tak buat benda tu. Raw pilih Retribution. Seriously kau pilih kumpulan yang memang akan vandalize segala aset yang kau ada, akan buat porak-peranda dengan kau punya show. Come on lah USA Network. Smart decision tu. Smart, I like. Sebab Retribution ni dia baru nak panas dekat Raw. Kalau dia pergi ke SmackDown memang not make any sense lah. Keith Lee kekal di Raw, okay. King Corbin kekal kat SmackDown. Yang ni aku tak okay. Aku rasa King Corbin dah boleh pergi ke Raw, boleh tukar sekali gimmick dia. Bagilah dia cuti 1 bulan 2 bulan, biar orang lupa pasal dia. Kau repackage balik King Corbin ni, sebab watak dia sebagai King dah bosan. Aku dah meluat. Dia dah berjaya buat aku minat dia gila-gila dulu dekat NXT. Masuk ke SmackDown jadi King ni, aku dah macam makin lama hilang terus minat aku dekat King Corbin ni. So bagi dah balik Lone Wolf tu. Lepas tu dia dah lah botak, kau bagi lah dia nampak ganas lebih lagi kan. So
Peluang dah ada. Bila dia botak tu boleh nampak ganas. So buatlah tattoo Cobra macam Castello ke kat belakang. Dia kena belajar banyak dengan Roshamno ni kan, Datuk Roshamno. Datuk Alexa Bliss pergi ke Raw. Kalau SmackDown dah pergi sambar Alexa Bliss ni, tak jadi apa Alexa Bliss dengan The Fiend kan. Lepas Elias return, buat dia punya comeback, kemunculan bantai belakang Jeff Hardy guna gitar, which aku rasa macam, weh, orang dah tahu kot bukan Jeff Hardy yang langgar kau baru sedar daripada koma ke apa kan. Tak tahu lah apa hal. Kalau tiba-tiba nak buat feud Jeff Hardy dengan Elias, lepas tu nak main balik pasal sejarah Jeff Hardy ni, menyirap kat aku. So lepas tu Raw pilih Elias. Aku rasa bijak lah. Boleh, diorang pun mungkin nak tengok feud antara Jeff Hardy dengan Elias, sebab dah panas lah bila balon Jeff Hardy dengan gitar kan. Sebelum aku terlupa, tadi aku tertinggal Lars Sullivan pergi ke SmackDown. Aku rasa okey je kot. Kalau dia pergi kat Raw, Keith Lee pun ada kat Raw, Strowman ada kat Raw, banyak sangat mamat besar kat Raw. So better dia pergi duduk kat SmackDown. 2 hour show, dia boleh dominate lah dekat show tu. So balik pada round keempat. Yang pertama diorang Raw pilih Elias, kemudian SmackDown pilih Intercontinental Champion Sami Zayn. Wah, WWE betul tak heran pasal championship ni. Aku rasa itu antara title yang paling berprestige dalam sejarah WWE. Dipilih agak lambat lah, dan aku tak faham lah. Kalau ikut logik kat sini, boleh je buat Raw tiba-tiba sambar Intercontinental Champion, lepas tu diorang merge title tu dekat Raw, jadikan satu title ke apa ke, aku tak tahulah. Lepas tu SmackDown create champion baru, European Champion, bawa balik European Champion dulu ke. Tapi tak, dia pilih Sami Zayn lambat, dan dia pilih Intercontinental Champion tu lambat, buat title tu nampak tak berprestige. Aku okey kalau dia nak buat lambat. Bukan, aku tak okey dia buat lambat. Antara dia patut kena buat awal-awal lepas Bayley dengan Street Profits tu, ataupun dia tak pilih Sami Zayn ni langsung. Dia tak pilih langsung, nanti Sami Zayn jadi free agent ke apa ke, Sami Zayn akan keluar dekat Raw, keluar kat SmackDown. Sebab Sami Zayn ni entertaining tau. Dia akan keluar, dia akan macam apa, show mana nak dia, kenapa show semua tak pilih dia, dia rasa tak adil, dia selalu dapat apa, layanan buruk lah, dapat layanan yang memang berat sebelah selama ni sampai sekarang. So kalau nak buat storyline macam tu, tak pilih dia langsung, aku okey, macam dua-dua terlupa. Ataupun Raw dengan SmackDown memang tak berminat sebagai apa, Sami Zayn sebagai Intercontinental Champion, sebab dia bising ke, dia memang apa, tak tahulah, memang dia berjaya buat semua orang tak suka dia. Boleh je buat storyline macam tu. Tapi kalau tak buat tu, patutnya selit sekali dengan Street Profits Bayley. At least kat round kedua. Ini dah round keempat kot. Kau pilih King Corbin dulu, kau pilih Lars Sullivan dulu. So sedih lah IC Champion jadi macam ni. Lacey Evans pergi kat Raw, okey, sebab itu dekat SmackDown dah dapat push, tiba-tiba lepas tu macam tak dipakai dengan baik, dah macam tak ada benda untuk dia buat dekat SmackDown, better pergi kat Raw. Aku memang takkan boleh terima kalau dijadikan Lacey Evans ni jobber. Cesaro dan Nakamura kekal sebagai tag team dekat SmackDown, okey, dan harapnya diorang berpecah dan dua-dua ni dapat push. Sheamus pergi dekat Raw, nice, fresh. Raw pilih Nikki Cross. Aku rasa mungkin sebab yelah, Nikki Cross pun dah berapa kali challenge Bayley dekat SmackDown, tapi apa pun tak dapat kan. So better dia pergi kat Raw. Lepas tu dia tak settle lagi hal dengan Alexa Bliss, so better dia pergi kat Raw. Ziggler dan Roode patah balik ke SmackDown, sebab hari tu Dolph Ziggler ni di trade pergi ke Raw, lepas tu Robert Roode return pun buat dekat Raw, and then sekarang diorang kena halau balik pergi SmackDown. So tak tahu nak cakap apa. Sebab memang tak tahu nak cakap apa. Tak rasa diorang function lah pun sebagai tag team lah. Memang tak menghiburkan, untuk aku tak menghiburkan. Better Robert Roode sebagai single superstar. R-Truth dan 24/7 Championship ni kekal dekat Raw. Malah nak cakap memang obviously title tu kena duduk kat Raw, sebab Raw is a 3-hour show. Diorang boleh isi gap dengan benda-benda bangang macam tu. So Apollo Crews pergi ke SmackDown. Okay, finally tak nampak lagi lah hurt business dengan Apollo Crews ni. So jap, Apollo Crews hari tu pun kat SmackDown, lepas tu kena trade pergi kat Raw kan. So banyak trade draft kali ni yang macam patah balik. So aku baru perasan. Dabba-Kato dekat Raw. Dabba-Kato kat Raw basically untuk Raw Underground lah. Dan tak tahulah diorang heran ke tak. Titus O'Neil pergi ke Raw. Tak tahulah kenapa dia ni tak jadi sampai free agent baru pilih dia. Andrade tak pilih lagi, tapi Titus O'Neil kau dah pilih. Tak apa-apa. Carmella pergi ke SmackDown, better lah kot. Sebab yelah, promo dia sebelum ni pun banyak kat SmackDown, dan Raw dah banyak women yang pergi ke sana. So better dia pergi ke SmackDown. Peyton Royce duduk dekat Raw, no comment. Aleister Black pergi ke SmackDown. Weh, lambat gila pilih Aleister Black. Kau pilih Raw pilih Titus O'Neil dulu kot. Kenapa kau tak pilih Aleister Black dulu? Tapi kau pilih Titus O'Neil. Weh, what the fish? Aku tak faham.
Seriously, Aleister Black pilih lambat macam tu. Okay, kalau kau tengok Titus O'Neil, Dabaketo, R-Truth, Nikki Cross, Lacey Evans, Sheamus, kau pilih dia orang dulu sebelum Aleister Black. Ataupun Raw memang tak nak Aleister Black cerita dia. Dan even SmackDown pun kau pilih Apollo Crews dengan King Corbin dulu sebelum Aleister Black. Seriously bro. Pilihan last sekali dekat Raw, Akira Tozawa. I don't give a damn sebab confirm 24/7 championship. Nak isi slot 24/7 champion lah. Dia ni patut pergi Akira Tozawa ni patut duduk dekat NXT ke, duduk dekat 205 Live ke, sebab kat situ aku lagi nampak the best version of Akira Tozawa lah. Memang betul-betul bagi kita a very good match instead of tak tahu lah nak kata a very good comedy ke tak. Dan dekat Raw Talk kita nampak Liv Morgan, Ruby Riott, The Riott Squad pergi ke SmackDown. Yelah, no comment lah. Natalya pergi ke SmackDown. Mana-mana dia pergi pun aku tak lah, aku rasa better dia duduk kat NXT, naikkan talent NXT kot. Ataupun dia duduk main roster, memang buat kerja tu je lah, naikkan talent yang lain. Sebab seriously lah, Natalya ni bukan masalah dia skill dia atas gelanggang tau. Seriously, dia daripada dulu sampai sekarang karakter plain gila, tumpul. Dan karakter dia kalau ubah sikit pun tak jauh beza pun dengan karakter dia yang lain-lain. So Natalya ni memang kena total repackage lah. Patut dia join Retribution tu. Lana kekal kat Raw. Walaupun dia dah jadi number 1 contender untuk Raw Women Champion, dia dipilih lambat. Memanglah sebab match dia tu lambat. So memang Raw akan pilih dia lepas tu lah. Kalau tak hilang number 1 contender pergi ke SmackDown kan. Dan last kali dekat Raw Talk, Raw ada pilih Riddick Moss dan juga Arturo Ruas untuk Raw Underground. Like I said, I don't know who give a damn about this. Lepas tu kita sembang pasal free agent yang lelaki dulu. Shorty G pergi ke SmackDown. Benda yang dia kena buat sekarang ni sebenarnya tukar nama dia lah. Seriously, dulu Chad Gable boleh lah nampak macam contender untuk Cruiserweight Champion, contender untuk Intercontinental Champion. Bila dia jadi Shorty G, aku dengar nama tu contender untuk the best jobber of the world. Lince Dorado dan Grand Metalik pilih untuk pergi ke Raw. Aku rasa ini nice. Diorang pilih untuk pergi ke Raw sebab diorang tak tahan dengan perangai Kalisto yang dah macam haram sebelum ni dekat SmackDown tu. Free agent yang perempuan, Zelina Vega pergi ke SmackDown. Okay, dia kita baru je nampak berlawan dekat Raw hari tu, lawan dengan Asuka. So bolehlah kata itu macam nak fill the gap menuju ke draft, and then dia pergi ke SmackDown. Aku okay kot. Aku rasa kalau dia kekal kat Raw aku tak ada masalah. Dia pergi ke SmackDown pun aku tak ada masalah. Tapi kalau dia jadi manager, aku prefer dia jadi manager dekat SmackDown lah. Sebab dekat Raw hari tu, yelah tadi aku kata MVP carry Raw kan. Tapi kalau women yang aku nampak macam carry Raw sepanjang musim pandemik ni, aku boleh kata Zelina Vega agak Billie Kay pergi ke SmackDown. Nampaklah memang di Iconics takkan bersatu lagi. Aku rasa diorang patut kekal sebagai tag team lah sampai sekarang. Sebab aku tak tahu apa Billie Kay boleh buat kalau tak ada Peyton Royce. Tapi kalau dia diguna pakai macam dia diguna pakai kat NXT dulu, okey lah. Tapi main roster kot, confirm lah takkan pakai Billie Kay ni baik-baik. Dan Tamina Snuka pergi ke SmackDown. Satu lagi superstar yang aku rasa kena repackage balik dia punya karakter. Skill atas gelanggang dia tak ada masalah. Mungkin dia kena join Retribution juga kot. Dan dua free agent yang masih lagi tak pilih mana-mana brand. First kali Mickie James. Tak lah, aku rasa dia duduk kat Raw pun okey lagi. Sebab hari tu dia injured lama, lepas tu dia muncul balik kat Raw macam okey je kot. Kalau dia pergi ke SmackDown pun okey juga. So tak kisah lah Mickie James ni pergi ke mana-mana, aku rasa aku akan happy je kot. Dan agak rare lah kita nak nampak dia kat SmackDown. Jadi kalau dia pergi ke SmackDown nampak macam lebih fresh dan unik kot. Dan satu lagi free agent yang tak pilih mana-mana brand, Andrade. Dan aku harap sangat Andrade tak pilih Raw sebab dah lama sangat kat Raw. Jadi aku harap Andrade pilih NXT. Yes, bukan SmackDown. Aku nak Andrade pergi NXT. Kalau dia muncul kat SmackDown, mungkinlah akan bersatu balik dengan Zelina Vega kan. Zelina Vega pilih untuk ke SmackDown, tapi Andrade pilihlah pergi ke NXT. Cumanya aku tak tahu Andrade ni boleh survive ke tak tanpa Zelina Vega. Sebab bila dia jadi NXT champion dulu pun dia ada Zelina Vega kan. Kali ni kalau dia pergi ke NXT tanpa manager, okey lah, NXT fokus lebih dekat skill atas gelanggang instead of promo code. So
Kalau dia pergi ke NXT, aku akan nampak best match yang apa dia akan produce lah, instead of duduk kat main roster. So guys, itu dia semua reaction aku terhadap semua draft yang berlangsung dekat WWE Draft 2020. Kalau korang tanya aku best ke tak draft tahun ni, okay, awal-awal tadi aku dah kata format yang macam tu, tak ada GM dengan tak ada element of surprise, tak buat aku feel sangat dekat draft. So aku rasa macam style ataupun format macam ni memang tak best. Tapi dengan superstar yang gerak ke Raw, SmackDown ni semua, aku rasa ok lah. Sebab ada yang aku berharap jam, tak jam. Ada yang aku berharap jam, jam. So ok je lah. Kata kalau 1, 2, 3, 4 atau 5 bintang aku kena bagi, daripada 5 bintang tu memang aku pilih tengah 3 lah. Bukan 2.5 ke tengah. Tak kisahlah, tapi dia average lah, tengah-tengah lah. So tak adalah nak kata draft kali ni best gila, dan tak adalah nak kata boring gila. Dia okay sahaja. So guys, sebelum aku undur diri, aku just nak pesan, make sure jaga diri. Sekarang kes dah naik. Kalau korang dekat tempat yang kena PKP ni, make sure duduk rumah, tak ada keperluan, jangan keluar rumah. Doakan yang baik-baik untuk orang yang affected. Doakan yang baik-baik untuk aku juga, sebab aku kena cuti 2 minggu. Tempat kerja aku tak boleh nak buka. Jadi itulah, stay safe everyone. Kita jaga kita. I'll see you guys again in the next video. Mother father.